Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman. Semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak antara DPMMFC dengan Balqis FC dalam aksi saingan Liga Super Brunei 2021. Perlawanan berlangsung di Mini Stadium Jerudong Park. Berangkat sama Paduka Adinda dan Ananda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Dalam perlawanan ini menyaksikan DPMMFC menang bergaya 16-1. Pada separuh masa pertama sahaja, DPMMFC memperolehi 9 gol, masing-masing menerusi Charlie Clough pada minit kedua, 11 dan 39, Andre Varanko minit keempat, 32 dan 44, Nur Ikhwan Osman minit ke-13 dan Azwan Ali Rahman minit ke-14 dan 37. Pada separuh masa kedua, DPMMFC berjaya menambah 7 lagi gol masing-masing menerusi Razimi Ramli minit ke-46, 70 dan 80, Charlie Clough minit ke-57 dan 72, Hakimi Said minit ke-82 dan Azwan Ali Rahman pada minit ke-90. Manakala gol tunggal Balqis diperoleh pada minit ke-56 melalui Abdul Rahim Abdullah. Perlawanan DPMMFC seterusnya akan menentang Rimbasta FC pada 4 Julai depan di tempat yang sama pukul 8 malam. Aktiviti Decommissioning and Restoration DNR berpotensi menjana peluang perniagaan dan pekerjaan yang sekaligus merangsang sosioekonomi negara dengan mengekalkan momentum tema peralihan tenaga ke arah masa depan yang berdaya tahan. DNR juga dikenal pasti berpotensi menjadi industri yang berkembang maju dalam sektor tenaga dengan komited dalam menangani kesan buruk ke atas alam sekitar disebabkan aktiviti luar pantai dan pesisir pantai melalui pengenalan semula ekosistem semula jadi. Dalam ucap pertama semasa forum DNR sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE 2021 pagi tadi, Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga turut mengongsikan garis panduan kebangsaan penerokaan dan pengeluaran DNR bagi industri huluan yang diperkenalkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Tenaga. Garis panduan tersebut menekankan pendekatan bagi semua pengendali dalam pengurusan operasi, mempertimbangkan risiko keselamatan dan impaknya kepada alam sekitar. Forum berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Awang Haji Azhar bin Haji Yahya turut menyatakan Kementerian Tenaga melalui Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam akan melaksanakan beberapa undang-undang DNR bagi industri petroleum dalam masa terdekat. Bagaimanapun, pendekatan Whole of Nation adalah perlu bagi mencapai keseimbangan perkembangan sosioekonomi dan keselamatan alam sekitar. Forum diadakan sempena Minggu Tema Tenaga yang dianjurkan oleh Kementerian Tenaga dengan kerjasama Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam. Forum dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Seramai 255 peserta menghadiri forum tersebut. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga.
Di negara Brunei Darussalam, lebih 9,000 warga emas telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Perincian mengenainya menyusul seketika nanti. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan jumlah keseluruhan kes kekal 259. Sementara itu, kes sembuh kekal 246 orang, manakala 10 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 118 kes. ...727 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 20,673 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 359 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 140,127 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Orang ramai khususnya warga emas tidak perlu berasa ragu untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 kerana ia bukan sahaja untuk kebaikan diri sendiri, malahan juga orang di sekeliling. Saranan tersebut disuarakan oleh beberapa orang warga emas yang ditemui semasa menerima suntikan vaksin COVID-19. Sejak tempahan slot suntikan bagi warga emas dibuka pada 22 April lalu, seramai 9,208 orang warga emas telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Kajian-kajian saintifik menunjukkan warga emas adalah golongan yang mempunyai risiko lebih tinggi mendapat komplikasi yang lebih teruk dari jangkitan COVID-19 dan suntikan vaksin COVID-19 telah dibuktikan boleh mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 bagi warga emas. Rakyat Kebun Duli perlu mengambil perhatian dan melihat keperluan kesihatan secara umum dan memastikan bahawa rakyat negara Brunei Darussalam sihat walafiat. Ketani divaksin karena untuk ketani menjadi utap ataupun penyebab bagi kesehatan ketani dan juga ketani menjaga orang sekeliling ketani yang ketani sayangi, keluarga ketani, masyarakat ketani. Kalau boleh warga emas ni suruhkan benjek tah untuk kesihatan ketani jo kan. Ketani sudah benjek katunya orang, alhamdulillah, tidak ada apa nyorang senanglah hati. Jangan katanya takut tani, buat tani bukannya apa-apa untuk menahankan ketani saja. Kementerian Kesihatan sangat mengalu-alukan dan memberikan keutamaan kepada warga emas untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Sementara itu, individu-individu terutama mereka yang mengidap penyakit kronik juga diingatkan untuk membuat tempahan melalui aplikasi BruHealth. Setakat ini, lebih 76,000 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 di negara ini. Bagi mencegah kejadian yang melanggar peraturan dan undang-undang di negara ini, operasi bersepadu dilaksanakan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara melalui bahagian perlesenan dan penguatkuasaan dengan kerjasama Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Operasi tertumpu di kawasan Kampung Sinarubai, Mukim Bengkurung. Dalam operasi berkenaan, 9 orang warga negara asing ditahan oleh pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja kerana memiliki rokok dan beberapa tin minuman keras tanpa kebenaran yang sah.
Semua barang dirampas dan setiap individu terlibat akan dikenakan tindakan di bawah Bab 146 Perintah Eksais 2006. Manakala 15 orang warga negara asing juga turut ditahan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk siasatan lanjut kerana tidak memiliki sebarang dokumen yang sah. Sementara itu, bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara telah mengeluarkan kompaun ke atas 6 individu di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil kerana membuang sampah yang tidak teratur di kawasan awam. Para pengguna jalan raya disaran untuk mematuhi papan tanda lalu lintas dan had laju di kawasan penutupan sementara sebahagian jalan di Jalan Kumbang Pasang. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan sementara tersebut bermula hari ini sehingga kerja-kerja selesai. Penutupan jalan termasuk berdekatan simpang masuk Jalan Ong Somping menghala ke pusat bandar. Penutupan sementara tersebut adalah untuk memberi laluan kerja-kerja pembaikan paip pembentungan bawah tanah. Sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123 atau live chat 833-3123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau email pro@pwd.gov.bn. Perkhidmatan kaunter pembayaran di semua cawangan tabung amanah pekerja TAP akan ditutup pada hari Rabu 30 Jun 2021 bagi penutupan pertengahan tahun bank. TAP dalam siaran akhbarnya menyatakan kaunter pertanyaan umum, pendaftaran, pengeluaran perkhidmatan dalam talian e-amanah, e-amanah pit stop, kios e-info TAP dan pusat panggilan TAP akan terus beroperasi seperti biasa pada hari tersebut. Bagi ahli skim tabungan perumahan STP, pembayaran caruman bagi bulan Jun 2021 boleh dibuat melalui perbankan dalam talian selewat-lewatnya 30 Jun 2021. Perkhidmatan kaunter di kesemua cawangan TAP akan kembali beroperasi pada hari Khamis 1 Julai 2021. Maklumat lanjut, hubungi pusat panggilan TAP di talian 238-2800 atau 238-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email di ask@tap.com.bn. Penaiktarafan sistem UNN akan dijalankan selama 2 hari bermula hari ini 28 Jun 2021. Penaiktarafan sistem tersebut akan menyebabkan gangguan kepada pelanggan-pelanggan Easy, Mobi dan Freedom DST. Perkhidmatan USSD tidak dapat digunakan mulai pukul 7 malam hingga 5 pagi dan pelanggan-pelanggan Easy, Mobi dan Freedom tidak dapat memeriksa baki kredit, recharge kredit, membeli data add-on dan perkhidmatan USSD yang lain. Manakala pada 29 Jun 2021, perkhidmatan panggilan, SMS dan data tidak dapat digunakan mulai pukul 2.30 pagi hingga 4 pagi. Sebagai alternatif, pengguna boleh menggunakan aplikasi MyDST atau www.mydst.dst.com.bn untuk memeriksa baki kredit. Maklumat lanjut, hubungi DSTK 151. Liga Super Brunei 2021 Ikhlas, MB5 FC dan Kasuka FC masing-masing meraih 3 mata penuh manakala Indra AC lakar kemenangan bergaya ke atas Rimba Star FC. Dalam perlawanan di balapan dan padang, Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas petang kemarin menyaksikan Ikhlas mencatatkan kemenangan pertama mereka 1-0 ke atas Setia Perdana. Gol tunggal Ikhlas hadir pada minit ke-10 menerusi Nur Hidayatullah Zaini.
Sementara itu, di Kompleks Sukan Berakas semalam menyaksikan Kasuka mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei 4-0 dengan Taylor Leon Sullivan mencatat hat-trick menerusi jaringan pada minit 43, 70 dan 83 sebelum Nur Iqmal Damit memuktamadkan kemenangan menerusi jaringan di minit-minit akhir permainan. Dalam aksi pertemuan antara Indra SC dan Rimba Star FC, Indra FC berpesta gol menewaskan Rimba Star 10-0. Indra mendahului separuh masa pertama 3-0 masing-masing menerusi Michael Henry pada minit ke-21. Aimel Rahman meletakkan Indra selesa dengan 2 jaringan pada minit ke-26 dan 43. Separuh masa kedua terus menguasai permainan menambah 7 lagi jaringan masing-masing menerusi Hamirul Hamri, Khair Basri, hat-trick Aimel Rahman, Fakri Ismail dan jaringan ke-10 melalui sepakan penalti di minit-minit akhir permainan. Kejohanan tekbol perseorangan kali pertama 2021 melabuhkan tirainya kemarin. Kejohanan sulung anjuran WHO Advertising dengan kerjasama Persatuan Tekbol Brunei Darussalam berlangsung di Atrium The Mall Gadong. Terdahulu menyaksikan perlawanan penentuan tempat ketiga yang dimenangi oleh Abdul Rashid Muhammad Julaihi setelah menewaskan Muhammad Izrat Izlin dengan kiraan straight set 12-4, 12-7. Dalam aksi perlawanan akhir pula dimenangi oleh Muhammad Bashir selepas menundukkan Awang Muhammad Iman dengan kiraan straight set 12-6, 12-7. Pingat dan piala kemenangan disampaikan oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Mustafa bin Haji Sirat, Timbalan Presiden Persatuan Golf Negara Brunei Darussalam.